Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Najah binti Saiful Bahari. Kumpulan kami akan membentangkan hadis yang bertajuk hadis makhluk. Baiklah, hadis makhluk mempunyai dua bahagian. Yang pertama, makhluk sanad dan yang kedua, makhluk matan. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan makhluk matan. Baiklah, makhluk matan ini ialah penukaran hadis yang terjadi pada matan. Yang seperti yang telah diketahui, matan ini ialah keseluruhan isi hadis. Penukaran hadis yang terjadi pada matan yang juga mempunyai dua bentuk. Yang pertama, rawi mengedepankan dan mengakhirkan sebahagian matan hadis. Contohnya, hadis Abu Hurairah yang memaparkan tentang seorang muslim yang akan dilindungi Allah pada hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungannya. Di dalamnya terdapat, baiklah kita lihat di sini, wa rajulun tasdiqun bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Maksudnya, dan seseorang yang memberikan sedekah secara sembunyi sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini adalah keseluruhan contoh hadis makhluk yang ditukar oleh sebahagian rawi. Yang benarnya ialah, kita lihat di sini, hadis yang sebenarnya ialah hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Maksudnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Apa yang kita lihat di sini, perawi ini mengedepankan kanannya dan mengakhirkan kirinya, tangan kirinya. Ini hadis yang ditukar oleh sebahagian perawi, dan ini hadis yang sebenar, iaitu tangan kirinya, iaitu mengedepankan tangan kirinya dan mengakhirkan tangan kanannya. Okey, poin yang kedua ialah rawi ini menempatkan matan suatu hadis kepada sanad hadis lain dan menempatkan sanadnya terhadap matan hadis lain. Hal ini dimaksudkan untuk menguji atau semacamnya. Contohnya, apa yang telah dilakukan oleh penduduk Baghdad terhadap Imam Bukhari. Mereka ini telah menukar 100 hadis, lalu mereka bertanya kepada Imam Bukhari untuk menguji hafalan beliau. Dan kemudian beliau ini mengembalikan sanad dan matan hadis tersebut seperti semula dan tidak ada kekeliruan dan tidak ada kekeliruan satu hadis pun. Baiklah, itu saja. Saya akan menyerahkan poin seterusnya kepada kawan saya. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan tentang penyebab kepada penukaran hadis, iaitu asbab makhluk. Terdapat 3 sebab, iaitu yang pertama, dimaksudkan untuk mengasingkan. Kenapa dia nak mengasingkan? Sebab supaya masyarakat suka terhadap hadisnya dan masyarakat ambil hadis itu. Okey, yang kedua ialah dimaksudkan untuk menguji dan memperkuat hafalan hadis. Yang kedua ialah dimaksudkan untuk menguji dan memperkuat hafalan hadis. Okey, kenapa dia buat macam ini? Sebab dia dimaksudkan di sini dia nak menguatkan lagi hafalan seseorang itu terhadap hadis tersebut. Dan yang ketiga ialah terdapat kesalahan ataupun terdapat kekeliruan yang tidak sengaja pada hadis itu. Disebabkan 3-3 inilah menjadinya asbab makhluk. Sekian, itu saja. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum makhluk. Jadi kita kena tahu hukum-hukum yang terdapat dalam hadis makhluk ni. Sebab kita nak tahu hadis ni hadis dhaif atau hadis hasan. Jadi Nurdiana tadi, rakan saya, dia dah terangkan tentang sebab-sebab berlakunya hadis makhluk ni. Dia ada 3. Jadi hukum yang pertama, hadis yang untuk mengasingkan tu adalah la yajuz, tidak boleh digunakan dalam hadis makhluk ni. Sebab apa? Sebab dia boleh ke arah kepada hadis yang dhaif. Jadi yang kedua adalah qasdul imtihan. Maksudnya hadis makhluk tu dengan bertujuan untuk menguji. Menguji apa? Hafalan perawi tersebut, sama ada dia ini boleh diyakinkan dengan hafalannya atau tidak. Dengan syarat dia mesti terangkan seandainya hafalan itu tidak seberapa baik, jadi perawi tersebut dia kena terangkan kesahihan tersebut sebelum meninggalkan majlis yang dia sertai. Jadi yang ketiga adalah kesalahan yang tidak disengajakan. Kesalahan yang tidak disengajakan macam mana?
Kesalahan yang tidak disengajakan ni maksudnya dia tertukar ke atau dia ada tersalah buat apa-apa dalam hadis makhluk tu. Tapi perbuatan ni tidak disengajakan ni makzur, boleh dimaafkan pada kesalahan tersebut. Tetapi kalau kasura, dia terlalu banyak membuat kesalahan dalam hadis makhluk ni, maka dia boleh hadis mereka tu boleh dijadikan sebagai hadis dhaif. Sekian itu saja. Okey, seterusnya kita masuk kepada hukum hadis makhluk. Okey, dekat sini saya ambil 2 contoh. Yang pertama, pembalikan hadis ini bertujuan untuk menyembunyikan sanad ataupun matan hadis. Okey, perkara ini tidak dibolehkan kerana apa? Kerana ia termasuk dalam perbuatan perawi-perawi yang dusta. Okey, baik, contoh yang kedua adalah pembalikan hadis ini bertujuan untuk menguji hafalan. Sebab apa? Sebab perkara ini adalah bertujuan untuk menguji hafalan perawi untuk memenuhi segala syarat-syarat perawi. Okey, seterusnya sekali kita masuk kepada karya yang terkenal dalam hadis makhluk. Okey, karya yang terkenal dalam hadis makhluk adalah yang pertama, kitab Rafil At-Tiyab Fil Makhluk min Asma' wal Alqab. Okey, iaitu karya daripada Khatib Al-Baghdadi. Okey, contoh karya yang kedua adalah Mustafad min Taisir Mustalah Hadis. Okey, sekian saja untuk hukum dan karya hadis.